yang kedua yaitu Bahrul Magi. Buka pada bab yang ke-59. Betul? Bab yang ke-59. Jadi kan dah tamat je kita ni. Yang tadi pun dah tamat. Tinggal menutup aja. Ini pun dekat-dekat nak tamat. Bab yang ke-59. Lesson 59. Tajuknya Babu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tu hadis tu mana? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Artinya apa? Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu. Ini dalam bab memilih makanan. Mana yang kita ragu-ragu tinggalkan. Pergi kepada yang tidak meragukan. Tengok apa dia keterangan sini ya. Bab ada menyatakan hadis yang membicarakan tinggalkan barang yang memberi syak. Ragu tu syak lah. Syak tu 50% percaya, 50% tak percaya. Itu syak. Kalau banyak percaya, sikit tak percaya namanya zon. Kalau banyak tak percaya, sikit aja percaya, namanya waham. Dalam akidah ketiga-tiga ini tak terima. Syak pun tak terima, zon pun tak terima, waham pun tak terima. Dalam fiqah boleh. Dalam fiqah kalau zon boleh terima, syak tak boleh terima. Waham tak boleh terima ya. Tapi kalau zon boleh. Macam kita puasa, jam tak ada, masjid jauh, surau jauh, azan tak dengar. Boleh buka ke tak? Boleh buka ke tak? Tengok cuaca dah gelap. Berat kata hati-hati boleh buka. Itu namanya zan. Bila zan dah boleh kita buka. Walaupun tak betul. Dalam fiqah ya. Dan dalam akidah tak boleh. Sikit pun ada keraguan tak boleh. Jadi bab pada menyatakan hadis yang membicarakan tinggalkan barang yang memberi syak akan dikau kepada mengerjakan barang yang tiada memberi syak akan dikau. Yang ada punya apa? An Hasani Ibni Ali qala hafizatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk wa inna sadaq fa inna sadaqa tama'uninatun wal kadhiba ribatun. Hadis ini hasan sahih. Hasan tu apa? Baik. Sahih betul itu hadis, bukan reka-reka, bukan tipu-tipu ya, bukan ada apa nama kutip-kutip. Ini betul dia hadis sahih sah. Perkataan sah tu yang sahih lah. Daripada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali katanya telah aku hafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia dah hafaz tu dia hafal dan pelihara. Bukan hafal saja, hafaz tu ni hafal dan pelihara. Namanya hafaz. Orang yang hafaz Quran namanya dia bukan saja hafal tapi pelihara segalanya. Hukum-hukum dia dipelihara, mana-mana dipelihara, yang haram ditinggalkannya, yang wajib dibuat semua. Itu namanya hafaz. Sebab orang yang hafal Quran dipanggil hafiz. Kalau perempuan hafizah, kalau lelaki hafiz. Kalau ramai hufaz. Kalau ramai ini orang betul. Hafizat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal apa hadis-hadis Rasul ni. Hadis punya ya'mar yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sadqa tuma'uninatun wal kadhiba ribatun. Hasan sahih. Daripada Al-Hasan bin Ali katanya telah aku hafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan barang yang memberi kamu syak. Kalau syak tinggalkan. Kalau ragu-ragu tinggalkan.
Kalau waham lagi nak tinggalkan. Kalau zan pun tinggalkan. Kalau zan pun boleh dia pakai, boleh tidak, tapi elok tinggalkan. Kepada barang yang tiada memberi kamu syak, kepada benda tiada syak. Ini banyak bergantung pada makanan lah. Kalau yang berjual tu imam, dia kenal dia tu, dia takkan buat benda-benda haram. Ada yang tiada syak, belilah. Dia khabar mi ni saya proses sendiri kata. Saya buat sendiri kata. Kita tahu dia yang buat ni dia. Kita tahu dia tu imam, tak pernah lepas mayat, tak ada lepas berjemaah aje. Jadi kita tahu dia tu orang soleh. Takkan berani melakukan dosa. Jadi janganlah syak lagi, janganlah zan lagi, jangan ada waham lagi. Terima ajalah. Tapi kalau yang jual mi kuning tu pakai seluar pendek, daripada asar sampai malam-malam tak habis, tak ada mayang ida apa ida, ada tak jenis orang itu orang jual pasal malam daripada asar tu sampai isyak pakai seluar pendek je dia wajib. Itu maknanya tanda-tanda dia tak ada tanda kesalehan, banyak tanda kefasikan aja. Jangan tu susah mana kalau dia beli tu, kalau dia buat mi tu tentu entah dia buat ke entah orang kafir orang buat. Itu dia. Telah aku hafal Rasulullah SAW, tinggalkan barang yang memberi kamu syak kepada barang yang tiada memberi kamu syak. Bahawasanya benar itu tetap, benar itu tetap hati, dan bohong itu bimbang hati. Kalau bohong itu bimbang hati. Ada ni asal sorai. Keterangannya 193. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila datang kepada kamu satu barang ataupun mau memperbuat satu pekerjaan, kemudian datang syak dalam hati kamu, di dalam hatimu, dan taraddud itu nak tolak tidak? Dan taraddud ia adalah pekerjaan, ada pekerjaan patut ditolak ke diterima, atau barang yang datang itu halal atau haram, benda yang kita nak makan itu halal ke haram? Mi kuning yang kita beli itu halal ke haram? Kalau orang kafir yang orang kafir yang memproseskannya, mi kuning yang kita beli selalu tu, orang kafir yang memproseskannya, kita syak hati kita ni. Najis ke tak, suci ke tak suci, halal ke haram, itu namanya syubhah. Namanya apa? Syubhah. Samar-samar antara halal dan haram. Kita mana tahu? Sebelum dia nguli tepung tu, tangannya dijilat di anjing. Dia pegang anjing macam main dengan anjing gitu, liu aja itu pada tangan dia. Dia pun terus basuh dengan air. Tak ada dia basuh dengan tanah, dia yang suci. Kata orang Melayu tak ada samak. Sebenarnya bukan samak tu, apa tu? Perkataan sebenarnya kata disuci dengan air yang bercampur dengan tanah. Tanah yang suci juga. Itu namanya menyucikan haji mukhalazah. Ini kita tahu. Lepas itu dibasuh tangan beliau, tak ada campur dengan tanah. Dia mana belajar taharah. Betul diuli yang tepung tu. Buat apa? Maknanya tepung tu ada bercampur dengan najis. Tapi tak nampak. Kalau nampak kita nampak haramnya. Ini nampak, ini tak nampak kita. Itu namanya samar-samar. Bila samar-samar dia panggil apa? Syubhah namanya. Tapi kalau nampak betul yang dia mau lepas jilat dia, betul dia terus menguli tepung, itu dah nampak haramnya. Itu bukan syubhah lagi, itu namanya haram. Faham kan? Kalau samar-samar dia panggil syubhah. Kalau nampak haramnya panggil haram, bukan syubhah ya. Ini tak nampak. Mungkin aja kemungkinan tangan itu dijilat di anjing dan dia belum basuh dan secara Islam. Dan diuli tepung, kemudian dia buat mi. Itu dijual untuk kita pembeli. Itu makan. Buka puasa pula tu. Makan mi kari, buka puasa. Mi tu tak tentu halal haramnya. Itu yang bahaya tu. Takut ada najis. Boleh najis haram. Kalau haram berdosa. Kullah min nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanannya haram, maka neraka lah yang layak baginya. Sebab itu kata Nabi tinggalkan. Kalau ragu-ragu itu tinggalkan. Orang wanak ditinggalkan je. Orang wakrak dia tak kira apa. Sapu dia, itu orang wakrak.
Ada tak beza antara warak dan wakrak? Orang warak ditinggalkannya kerana dia ragu-ragu. Nah, ni tak risau aku, tak nak aku makan benda-benda ni. Takut ada najis. Bila ada najis dia tak suci. Bila tak suci dia haram. Bila haram berdosa. Kalau ada daging tumbuh dalam makanan tadi, api neraka lah yang layak bagi daging tu. Lepas tu ditinggalkannya. Ya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila datang kepada kamu satu barang ataupun mau memperbuat satu pekerjaan, kemudian datang ayat, datang syak, datang syak di dalam hatimu dan taraddudnya ditolak tidak, terima tidak, buat tidak. Ia adalah pekerjaan atau barang yang datang itu halal ataupun haram. Kita tak tahu halal ke haram. Dan adakah elok dan haram ataupun buruk dan busuk. Benda tu elok ke haram? Atau benda tu busuk ke tak elok? Buruk dan busuk. Maka tinggalkan olehmu. Kalau ragu-ragu macam itu, tinggalkan katanya. Senang. Bila tinggal, tak adalah kita terlibat dengan najis, tak adalah kita terlibat dengan benda yang haram. Tinggalkan, jangan buat katanya. Bukan mati pun. Tak makan mie mati ke dah? Tak makan tofu mati ke dah? Tofu tu betul ke? Kerana setiap kilang tofu yang diproses oleh orang kafir, dia dekat dia tu ada kandang benda hidung pendek tu. Kenapa? Kerana babi. Babi tu selalu berkeliaran je. Liur dia keluar dekat dengan kilang tu. Dia membeli tofu tu. Dan prosesnya orang kafir. Dia membeli, buat tofu sumbat. Tofu sumbat. Dia mau makan. Buka puasa apa tu? Rupanya kita makan benda yang haram. Jangan betul. Dia tinggalkan kalau ragu-ragu ni. Bagi sekarang dah ada orang Islam buat tofu. Ada dah orang Islam buat mie. Ada. Ada dah orang Islam buat kicap. Ada dah orang Islam buat tomato, sos, chili sos ada. Dah ada. Jadi kalau nak pilih orang kafir juga saja menu lah. Nak pilih orang kafir punya juga. Pada orang Islam ada buat. Jadi pilih, jangan cari yang tidak meragukan. Maka tinggalkan olehmu daripada mengerjakannya dan mengambilnya. Tinggalkan jatuh ambil dan kerjakan barang yang tidak mendatangkan syak. Bila kamu yakin benda itu halal, benda itu suci, buat yang itu, ambil yang itu. Dan taraddud dalam hati. Taraddud itu serah kepada Allah. Lepas itu maka demikian itulah disuruh oleh syarak. Syarak itu hukum Islam, 5 hukum tadi. Syarak kita sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Yang katanya apa? Anil Hasan ibni Ali qala haqiqat hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu itu yang pelihara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Artinya apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali lah. Ali tu ada 2 anak, seorang namanya Hasan, seorang namanya Husain. Ini Ali Hasan yang tua bin Ali radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua-duanya. Hasan bin Allah redha dengan Ali bin Allah redha. Katanya telah hafaz aku pelihara. Aku pelihara itu semua. Aku telah hafaz aku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul tu aku dengar, aku hafaz dan aku pelihara betul-betul. Daripada Rasulullah tu. Sabdanya, tinggalkan olehmu barang yang memberi syak akan dikau kepada membuat dan mengambil barang yang tiada memberi syak. Mana kamu tak ada ragu-ragu, yakin itu betul, yakin itu halal, yakin itu suci, buat, ambil yang itu.
Nah, yang tidak memberi syak akan dikau. Yakni jauhkan olehmu. Nah, hai orang yang Islam, akan dirimu masuk ke dalam pekerjaan syubhat. Koji aku ni elok ke tak elok? Adakah koji aku ni terlibat dengan rasuah? Adakah koji aku ni terlibat dengan harta haram? Kalau tak elok, tinggalkan. Kalau elok, buat. Ada tak koji-koji yang terlibat dengan rasuah? Ada tak koji-koji yang terpaksa buat rasuah? Ada. Ada jabatan-jabatan yang satu staff tu terlibat dengan tu. Udah jadi macam biasa. Kena ambil ke? Kalau tak, susah lah nanti ya. Kerana semua dalam keluarga-keluarga itu habis semua terlibat dalam rasuah tu. Dia bagi tu semua orang makan. Apa saja. Ada macam ada satu kumpulan tu. Jangan kalau ada orang itu. Kalau ada kode-kode macam itu, hentikanlah. Pada syarak ya, kerana masuk di dalam syubhat. Syubhat tu sama-sama menjatuhkan diri ke dalam maksiat dan jahat. Bahkan terlindung kamu daripada yang hak dan bertahan diri kepada syarak. Ikut syarak. Kalau syarak tu tetap kata halal, halal. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Selamat, kita lebih selamat meninggalkan daripada kita menceburkan diri kita dalam hal itu. Kalau kita sebutkan mungkin haram, mungkin halal. Ada mungkin tak gitu. Kalau kita tinggalkan, tak ada buat langsung. Tertentu aja tak ada terlibat dengan maksiatnya. Jadi selamat tu ya. Kemudian fa inna sadqa tuma'un min turaninatun wal kadhiba ribah. Kerana bahawasanya benar itu membawa kepada tetap hati. Kalau benar hati kita tetap, tak ada ragu-ragu, tak ada risau-risau. Tetap hati kita benda tu halal. Apa risau? Makan je lah. Benda tu bagus. Gaji yang kita terima tu tak ada campur dengan yang lain, tak ada campur dengan riba, tak ada campur dengan apa-apa. Terima je lah. Kerana bahawasanya benar itu membawa kepada tetap hati. Yakni segala pekerjaan yang betul dan barang-barang halalnya itu menjadikan tenang hati. Hati kita tenang. Kalau kita tahu benda itu betul, halal, ada manfaat, ada faedah, tenanglah hati kita, tak ada risau. Kalau kita tahu, risau lah halal ke haram, halal ke haram, halal ke halal, boleh ke salah, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Tapi risau semacam. Bila risau, tak tenanglah jiwa tu. Dia nak kita nak jiwa tenang. Menjadikan tenang hati orang yang ada nur, orang yang ada nur agama, orang yang faham dengan agama. Dia ikut hukum. Dia ada 5 hukum aja, bukan banyak hukumnya. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Yang dia tidak apa? Yang wajib dan yang sunat aja. Yang makruh dan haram tak nak buat. Yang harus Ustaz? Yang harus jadikan ibadah. Yang harus tu dia tak ada tinggal harus. Dia boleh bertukar kepada 4 hukum yang lain. Daripada harus boleh jadi haram, daripada harus boleh jadi wajib, daripada harus boleh jadi sunat, daripada harus boleh jadi makruh. Contoh makan. Harus. Bukan wajib makan tau. Kalau wajib makan, berdosa belaka kita ni. Tak makan. Saya pun dosa tak makan. Dia harus ada. Tapi bila kita makan, kalau kita ikut adab-adab makan, nak makan baca doa. Lepas tu cukur yang dekat, konyah dulu baru telan, dapat pahala apa? Sunat. Baca doa lepas sebelum makan tu sunat. Dapatlah pahala sunat. Faham tak? Tapi kalau dia lapar penuh, buluh. Tahu buluh? Buluh tu dia lapar penuh-penuh. Kalau tak makan, tumpuk. Tahu ke tumpuk? Kalau tak makan tumpuk, makan gitu-gitu bagi dia siapa? Bagi dia wajib. Faham ke ni? Kalau tak makan dia tumpuk, maka makan tu wajib. Kalau tak makan dia berdosa. Kalau makan dapat pahala. Ini benda wajib. Jadi asalnya harus. Boleh tak makan jadi makruh? Boleh tak makan jadi haram?
Boleh. Makan menjadi haram. Makan babi haram, makan anjing haram, makan biawak haram, makan tikus haram, makan ular haram. Ya. Itu jadi haram. Padahal makan juga hukumnya harus, tapi boleh jadi haram. Boleh tak makan jadi makruh? Boleh. Makan tangan kiri makruh. Lagi makan yang jauh-jauh cukup tu makruh. Makan berdiri makruh, makan berjalan makruh. Dia boleh pergi kepada 4 hukum. Asalnya harus. Faham dia ni? Dari harus boleh jadi wajib, dari harus boleh jadi haram, dari harus boleh jadi makruh, dari harus boleh jadi sunat. Itu dia. Ustaz, saya nak tanya lebih sikit. Apa? Ini berkaitan dengan apa itu Ustaz yang forex tu. Yang apa? Forex. Forex. Foreign exchange. Saya dengar ke belakangan baru-baru ni lah heboh pasal seorang budak muda ni, dia buat forex ni kan. Jadi dia jadi berjaya lah dia punya tu, jadi dia jadi kaya lah semua heboh. Lepas tu dia dijemput kat satu podcast, jadi orang dia kata mufti fatwa dan kata forex ni haram. Lepas tu dia kata pula, budak ni kata dia dapat dari mana, dia mengatakan bukan haram je, harus, dia kata. Jadi dia kata dia berpegang pada harus, forex ni harus, dia kata. Jadi macam mana tu Ustaz saya nak? Forex ni dia tengok pelaksanaannya. Kalau ada riba, haram. Kalau tak ada unsur riba, harus. Boleh. Kalau dia menjaga je itu harus. Dia tengok apa benda yang dia ya? Tengok perniagaan duit tu, forex tu dia foreign exchange. Ni nukar-nukar duit. Biasanya dia banyak kepada haram. Tapi kalau ada dia boleh buat tak haram, tak ada bunga, tak ada interest, itu harus lah ya. Tapi bukan semua, banyak. Kalau dia punya apa, ambil hendak hati-hati je tak betul. Dia nak betul-betul, dia cek betul-betul. Ada tak unsur-unsur riba, ada tak unsur-unsur penipuan, ada tak unsur-unsur penzaliman. Kalau ada haram, tak haram. Tengok banyak-banyak. Bukan boleh kita buat begitu je, bagi saya tak betul tu. Dia ni tengok apa yang dilakukan tu, apa exchange yang dia buat tu. Dan satu lagi yang saya tu tak tahu dari mana dia dapat yang kata fatwa ke mufti kata yang harus. Itu tak tahu, yang tahu harapnya kan. Yang haram. Yang dia tu dapat daripada Itu cara dia. Cara dia, jangan kita ikut cara dia. Mungkin dia nak menghalal. Dia nak menghalal sesuatu tu boleh ke? Dia muda lagi kan. Macam ustaz yang merokok. Ada tak ustaz yang merokok? Ustaz yang ketua pun ada Ustaz. Ustaz yang ketua pun ada. Imam ketua pun ada Ustaz. Jadi itulah ikut. Ya. Ustaz yang merokok, dia katakan rokok tu tak haram. Bukan boleh dia kata-kata begitu. Rokok dan sembahyang tak ada. Kalau merokok dalam sembahyang tak ada. Tapi yang merokok Dia rokok, bukan rokok. Dia rokok dalam sembahyang wajib. Yang haramnya rokok, isap rokok haram. Jangan ada antara kita ni isap rokok. Ini dulu isap rokok tau. Tapi dah tahu benda haram tu tak ada lagi isap. Kerana ada 5 sebab. Pertama, rokok tu mendatangkan bahaya. Allah kabar Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Yang pertama, dia bahaya. Boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan pneumonia, boleh menyebabkan insomnia dan sebagainya. Yang pertama, bahaya. Sudah tahu bahaya, jangan buat. Yang kedua, rokok tu membazir. Sebungkus rokok berapa harganya? Sekarang ni RM15. Kalau dia hisap 3 bungkus hari, RM45. Hari-hari RM45. Hari-hari RM45. Kalau 10 hari RM450. Kalau 1 hari RM4,500. Boleh pergi Mekah. Membazir. Orang membazir tu apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Yang kedua, membazir. Yang ketiga, setiap rokok tu, temakar tu sebelum dia jadi rokok tu, sebelum dia gunting-gunting jadi rokok, dia disembur dulu dengan alkohol. Mesti apa tu? Rokok yang berjenama tu disembur dulu dengan alkohol.
atau direndam dalam alkohol tu najis. Dia buat rokok, dikeringkan rokok tu apa? Jadi rokok, itu dia hisap. Kita mengisap najis tu. Jadi maknanya bibi tu najis tu. Dia hisap apa? Nampak tu betul Allah. Jadi imam dah tu. Betul. Dia semayang bawa najis. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Khamar itu arak. Apa benda yang memabukkan dikira sebagai arak. Dan arak itu adalah haram. Rokok tu bila kata mabuk, boleh tak rokok menjadi mabuk? Boleh. Dia ambil 3 batang rokok, rendam dalam air, minum air aja. Mabuk tak? Seterah. Mabuk ke tak? Tidak. Ninggalin kepala? Mabuk ke tak? Mabuk. Kalau mabuk, khamar lah tu. Setiap khamar tu adalah haram. Itu yang keempat. Yang kelima, setiap kilang-kilang rokok tu adalah kepunyaan Yahudi dan Nasrani. Tak ada orang Islam. Tak ada orang Islam buat kilang rokok ya. Yang ada apa? Yahudi dan Nasrani. Walaupun gudang garam Indonesia tu. Okey je, Yahudi dan Nasrani juga, bukan orang Islam ya. Jadi Yahudi dan Nasrani itu mereka memang sudah ada pun perjanjian dengan kilang-kilang rokok itu untuk menyalurkan sebahagian dari keuntungan mereka itu kepada negara Israel. Ini memang ada, kita tak tahu dan mereka sudah memang ada perjanjian sulit. Mesti salurkan keuntungan mereka sebahagian rendah berapa peratus, 10% ke 5% ke untuk negara Israel. Jadi orang Israel kalau dapat duit daripada orang rokok tu, daripada kilang rokok tu, apa belinya? Senjata. Senjata tu untuk bunuh siapa? Untuk bunuh orang Yahudi juga. Untuk bunuh orang Islam. Untuk bunuh orang Gaza, untuk bunuh orang Palestin, untuk membunuh orang Lebanon dan sebagainya. Ada gunanya. Jadi maknanya perokok ada sekarang ni, dia ada saham terhadap pembunuhan orang Islam. Ingat tu ya? Dia ada saham. Ada bahagian. Dapatlah saham daripada orang Yahudi bunuh orang Islam, orang perokok ada sumbangan dalam tu. Ingat tu ya? Bila poi tang. Poi tang. Poi apa? Tang. Kalau poi enggak. Tang. Ingat tu. Itu 5 sebab pokok tu haram. Rukuk tak apa. Dia rukuk tadi. Rukuk tu wajib. Alright. Kerana bahawasanya benar itu membawa kepada tetap hati, yakni segala pekerjaan yang betul dan berterang-terang. Halal je, halal tu terang, nampak kita tu halal tu. Terang-terang halal itu menjadikan tenang. Kalau kita tahu buat benda halal itu tenang, nanti kita makan benda halal, berfaedah, berkhasiat betul ya. Tenang hati kita. Orang yang ada nur agama, dia ada jiwa agama dalam diri dia, nur tu cahaya. Ada jiwa agama dalam dirinya, dalam qalbunya. Qalbu tu apa? Hatinya. Dan bahawasanya bohong, yakni perkara yang tidak betul, tidak berbetulan sebagai yang disuruh dan diizinkan oleh syarak itu syak, namanya syak. Syak tu betul ke tak, buat ke tak, namanya syak. Dan taradud tu ditolak. Diberinya hati orang yang beriman itu goyang. Kalau kita terasa benda tu haram ke halal. Ada tak rasa hati tu? Kalau ada, itu patut tolak lah. Dia tolak. Dan was-was dia. Taradud syak dan taradud dia. Diberinya hati orang yang beriman itu goyang dan was-was ia. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Hasan dan sahih. Baik, tengok bab yang ke-60. Pendek ke baca? Pendek. Boleh baca? Baca satu lagi ya, bab yang ke-60. Babu la ya'dilu bid'ah.
Babu bab la ya'dilu yang tidak adil bid'ah. Ada menyatakan menunjukkan amal ibadah itu tidak sama. Tak sama ya. Yang adil tak ada adil. Itu tak sama lah. Dengan tenang dan tetap pekerjaannya. Bid'ah. Baik. Tengok apa adanya. An Jabirin qala dzukira rajulun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ibadatin wa ijtihadin wa dzukira 'indahu akharu bid'ah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'dalu bid'ah. Hasan Gharib. Hasan baik, Gharib jangan disebut. Nah, jangan di hadis ini dikeluarkan. Daripada Jabir perawi hadis, katanya disebut orang akan laki-laki di sisi Rasulullah, seorang laki-laki. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki itu dengan ibadah. Dia beribadah sungguh-sungguh, mayang rajin, puasa rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, ibadah dan bersungguh-sungguh. Dan disebut orang yang di sisinya yang lain dengan tenang. Maka sabda Nabi SAW, tiada disamakan dengan tenang. Orang yang bersungguh-sungguh tu tak disamakan dengan orang yang tenang. Bukan dia tenang, tak tentu tenang tu. Tengok apa keterangannya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, beramal ibadah telah disuruh syarak mengerjakannya. Allah dah suruh mayang, puasa Ramadan, baca Quran, zakat, naik haji, Allah suruh itu. Di sana mengerjakannya dan tidak boleh ditinggalkan. Lebih-lebih semayang dengan tinggalkan. Dalam keadaan kita semayang, dalam perang ada semayang, dalam sakit semayang dah. Semayang ya, apa saja. Tak ada ayuk boleh tayamum. Tapi jangan tinggal semayang. Tak boleh tinggal langsung. Buat tu. Itu yang disuruh Allah Ta'ala. Dengan tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan, tetapi tidaklah beribadat dengan kencang. Bukan laju-laju. Kencang tu nak laju-laju aja. Dengan kencang itu dipuji, bukan. Kalau semayang laju-laju bukan dipuji. Baca khutbah laju-laju bukan dipuji. Baca ayat Quran laju-laju tak dipuji tu, bukan dipuji ya. Kena tenang. Bukanlah yang kencang itu dipuji oleh syarak, bahkan yang terpuji itu beribadat dengan tetap keadaannya. Itu khusyuk. Orang yang dipuji itu orang yang khusyuk, tetap je dia. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khushu'un. Ada pun nama ayat ni. Surah apa? Apa dia? Ana. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khushu'un. Surah Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu yang khusyuk ia dalam sembahyang. Khusyuk tu ni dia sedar di tengah sembahyang. Itu namanya khusyuk. Ini kadang-kadang dia tak sedar dia sembahyang. Ada tak? Tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza, tengah sembahyang nampak Syarifah Aini, tengah sembahyang nampak Sophia Loren, kenal? Tengah sembahyang nampak apa? Itu orang perempuan selalu betul kan? Tengah sembahyang nampak apa? Nampak Brigitte Bardot, tengah sembahyang nampak Marilyn Monroe. Orang lelaki selalu kan? Tengah sembahyang nampak David Beckham, tengah sembahyang nampak Ronaldo, tengah sembahyang nampak Cristiano Ronaldo. Itu orang lelaki. Nampak bola sepak aja. Dan sebagainya. Itu tak ada khusyuk. Dia tak sedar dia tu sembahyang. Dia nak sedar dia sembahyang. Dia rukuk, dia sedar dia rukuk. Dia iktidal, dia sedar dia iktidal dan sebagainya. Itu namanya khusyuk ya. Entah sedar di tengah sembahyang. Ketahuilah olehmu ya saudaraku, beramal ibadat itu telah disuruh syarak mengerjakannya dan tidak boleh ditinggalkan, lebih-lebih sembahyang dan diluputkan, tetapi tidaklah beribadat dengan kencang itu dipuji oleh syarak. Jangan laju-laju tak dipuji oleh syarak. Bahkan yang terpuji itu beribadat dengan tetap keadaannya, tenang jiwanya, ingat apa yang dibaca. Apa yang dibaca dia ingat. Sebab nak tahu apa makna-makna bacaan kita dalam sembahyang. Lebih-lebih Fatihah kena tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan alam ini.
Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Malik Yaumiddin, yang berkuasa di hari kiamat. Yang berkuasa di hari kiamat siapa? Allah aja. Agung berkuasa tak hari kiamat? Perdana Menteri berkuasa tak hari kiamat? Tak ada siapa, yang berkuasa hanya Allah saja. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta tolong. Nak sembah siapa? Allah aja, jangan sembah lain. Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, jangan sembah lembu, jangan sembah api dan sebagainya. Nak sembah Allah aja. Dan pada engkaulah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kamu tunjuk kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul, apa? Orang-orang soleh, orang syuhada dan solihin. Nabiyin wa siddiqin wa sulaha wa sulaha sadiqin, yang benar. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa solihin. Itu dia, empat golongan. Minan nabiyyin wa siddiqin, orang yang benar. Okey. Wa syuhada', ada orang yang syahid, orang yang berjuang dengan Allah. Wa solihin, dia orang soleh-soleh. Jalan kita nak tunjuk tu. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan yang kamu murkai. Apa jalan yang Allah murka? Jalan Yahudi. Jangan ikut Yahudi. Waladdallin, jalan apa ke dallin tu? Yang sesat. Siapa? Yang sesat siapa? Orang Nasrani. Dallin tu Yahudi. Ya? Maghdub bukan, maghdub tu Yahudi. Dallin tu orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan apa? Isa tu anak Tuhan. Jangan ikut dia. Itu dia. Nak tahu lah maknanya. Bila kita faham makna tu, barulah sembahyang kita tu khusyuk namanya. Ya? Itu namanya khusyuk. Kalau tak tahu makna, payah. Nak tahu mana? Itu kita rukuk tu. Bukan rukuk ya. Kita rukuk tu macam apa? Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Segala puji bagi Allah yang amat agung dan Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji-pujian baginya. Nak puji Allah aja. Sami Allah apa artinya? Mendengar Allah bagi mereka-mereka yang memujinya. Betul lah semua. Kena tahu mana tu. Bahkan yang terpuji ialah ibadah yang tetap keadaannya dan cukup tertibnya. Dan waraknya. Warak tu dia tak ada melakukan benda-benda yang sia-sia, tak ada. Tidaklah diambil kerja dengan nama banyak-banyak saja. Bukan nak banyak kerja dah. Nak laju-laju kan. Dengan tidak sempurna tertibnya. Dan masuk apa-apa yang syubhatnya. Jangan, itu tak boleh. Misalnya seorang yang mengerjakan sembahyang, maka dikerjakannya dengan kencangnya, laju dah. Bacaannya laju, gerak-geriknya laju dan sebagainya. Dan kencang rupanya, cepat bacaannya dan cepat rukuk dan sujudnya, supaya lekas banyak sembahyang, supaya banyak sembahyangnya. Lepas ini, lepas itu satu sembahyang. Nak banyak sembahyang. Laju-laju lah. Supaya apa? Lekas banyak sembahyang itu dikerjakannya. Maka yang demikian itu tidak terpuji oleh syarak. Syarak tak terpuji dia. Bahkan yang terpuji itu ialah sembahyang yang cukup, yang tentang dan tetap rupa keadaannya, bacaannya sederhana dan rukuk sujudnya sederhana. Semua pekerjaan sembahyang itu daripada fardunya dan sunat abad. Apa itu sunat abad? Sunat abad, sunat yang diberatkan, itu sunat abad. Dan sunat hay'ah, itu sunat rangan-rangan. Sunat abad apa? Apa dalam sembahyang sunat abad? Sunat yang berat, seperti tahiyat awal, sunat yang berat. Qunut, sunat yang berat. Yang ditutup dengan sujud sawi kalau kita tinggalkan. Kalau sengaja tinggalkan, ditutup dengan sujud sawi. Sunat di sujud sawi begitu. Qunut, lagi apa? Tahiyat awal, itu namanya sunat abad. Sunat hay'ah, zikir-zikir dalam rukuk, zikir dalam i'tidal. Zikir yang bukan wajib ya. Zikir-zikir itu. Dalam takjam bacaan dalam tahiyat akhir itu wajib. Ini lain daripada yang wajib tu. Zikir ketika
apa? Ketika rukuk, ketika i'tidal, zikir ketika duduk antara dua sujud, zikir ketika sujud, itu sunat apa keluarnya? Hai'ah, sunat yang ringan. Nah. Ada belaka bahawasanya dengan tetap dan tenang, dia buat tenang aja dan cukup sempurna. Maka sedikit ibadat yang sempurna itu lebih utama daripada ibadat yang banyak yang tidak sempurna. Dengan laju-laju je, itu tak bagus tu. Dengan kerana itu terpuji ibadat yang tenang itu lebih daripada ibadat yang kencang dan bersungguh-sungguh rupanya, walaupun sungguh-sungguh tapi kencang laju benar. Kerana kencang dan bersungguh-sungguh rupa itu selalu ada tersalah. Atau menyerupai salah. Kalau tak salah macam salah. Sama ada bacaannya atau gerak-geriknya. Bacaannya tiada cukup sempurna. Makhrajnya bacaan tak sempurna. Yang banyak apa? Dengung tak ada dengungnya, panjang tak ada panjangnya. Ada baca kalau tu? Baca panjang tak panjangnya. Mak wajib muttasil itu betulnya 5 rakaat. Tapi ada orang tak ada 5 rakaat, 2 rakaat je. Wajah, betul 5 rakaat tu. Idza jaa nasrullah wal fath. Nak sebenar tu 5 rakaat. Ini dah. Idza jaa nasrullah wal fath. Dah. Korang rakaatnya. Bukan batal tapi korang pahala kali. Kerana dia bukan wajib. Tapi yang wajib banyak salah. Yang pendek dipanjangnya, yang panjang pendeknya. Yang tadi apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang betul. Yang salah apa? Assalamualaikum. Ka tu 2 harakat. Tak betul tu. Dengar oleh tu tuan-tuan. Ka tu 2 harakat tak betul. Dia mesti 1 harakat je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia boleh baca. Assalamualaikum yang ka tak boleh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul. Ka tu pendek je. Yang ramai assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ada apa ni tu orang baca? Ada tak ada? Ada. Salah tu. Nak tu imam baca betul. Salah tu. Semua satu jemaah tersah sembahyang. Ka tu 2 rakaat. Tak betul. Kira benar betul tu. Itu namanya sempurna. Kadang-kadang dia banyak salah atau menyerupai salah. Bacaannya tidak cukup sempurna, makhraj hurufnya dan tidak cukup matnya. Mat terutin panjang pendeknya. Tidak cukup mat dan qasarnya. Patut dia qasar tak qasarnya. Dan kelakuannya tidak cukup tamak-ninah. Yang banyak tak ada tamak-ninah tu i'tidal. Tengok saya i'tidal, tengok sini. Mata tengok ke depan. Ni saya rukuk ni. Main rukuknya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Terus. Ada dah jenis awak itu? Ada dah. Itu tak ada tamak-ninah. Patutnya diam dah. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Baru sujud. Faham ke cakap saya? Kalau ada yang buat macam itu tak sah sebenarnya. Tak ada tamak-ninah. Dia tamak-ninah mesti ada dalam 4 tempat. Tamak-ninah ketika sujud. Tamak-ninah ketika rukuk. Tamak-ninah ketika i'tidal. Dan tamak-ninah ketika duduk antara 2 sujud. 4 tempat. Mesti ada tamak-ninah. Apa tu tamak-ninah? Berhenti sebentar. Paling komannya 1 second. 1 saat berhenti pula. Ini dah dia bangun ni terus sujud. Itu namanya tak ada tamak-ninah. Ramai apa tu? Yang amat ramai. Kalau ada kamera, tengok dalam sisi kamera tu. Boleh nampak. Dia sembahyang tak betul tu. Ada. Itu tamak-ninah. Dan kemahuannya. Maka betapalah ibadah yang tetap rupa keadaannya. Dan ada waraknya. Warak tu diikut sunat sekali. Yang sunat-sunat dibuatnya, yang makruh-makruh tinggalkannya. Ada warak itu tidak terpuji. Dia macam warak tapi tak terpuji. Sebagai tersebut dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ada hadis tadi yang katanya an Jabir qala zukira rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bi'ibadatin wa ijtihadin wa dzikra indahu akharu bid'ah. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah lain dah. Bid'ah. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya disebut orang dan dikenang-kenang orang akan seorang laki-laki. Laki-laki ni orang yang tahu laki-laki jangan nampak orang, perempuan di belakang orang tak nampak. Tapi dia laki ni orang nampak. Seorang laki-laki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadat dan bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada ia membanyakkan ibadat. Itu yang laju tu, nak banyak. Lepas itu satu sembahyang. Dan dikenang orang. Itu lain ceritanya. Supaya orang nampak dia dan nak dipuji dia orang. Dan dikenang orang pula pada dia orang pula di sisi Rasulullah akan seorang lagi dengan tetap rupa. Yang lagi satu tu tetap aja, tenang aja dia. Tetap rupa ibadahnya dan tenang dan cukup rupa waraknya. Seperti dikata mereka itu apa kata, amboi si anu itu tidak bersungguh-sungguh, macam tak sungguh-sungguh tapi dia tenang aja. Tidak bersungguh-sungguh ia membanyakkan ibadatnya, tetapi ibadat yang dikerjakannya itu cukup rupa, elok aja. Tuan ninahnya dia bacaannya elok, sebutnya bagus ya. Bagus ibarat tu, tapi orang kata dia tak tenang, tak ada apa, tak ada bersungguh-sungguh. Dia nak yang laju-laju, dia sonok tu, banyak ibadahnya. Amboi si anu itu tidak bersungguh-sungguh, ia membanyakkan ibadatnya, tetapi ibadat yang dikerjakannya itu cukup rupa tertibnya, tapi dibuat dia yang tertib belakang, elok belakang. Dan berhasilnya dan cukup rupa waraknya, tidak tinggal apa sesuatu melainkan semuanya habis dikerjakannya dan dibuatnya. Maka didengar oleh Rasulullah akan orang-orang yang terkenangkan hal ibadat dua macam itu, maka ia pun menyahutnya. Kata apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'dalu bid'ah. Kata apa? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada setimbangan, tak serupa, dan tiada sebandingan amal yang cukup tetap dan sempurna keadaannya dan cukup waraknya. Kalau cakap tu bagus-bagus betul, bacaannya betul, gerak-geriknya bagus, warak betul, tak meninggalkan yang makruh-makruh, itu warak. Maka waraklah lebih utama daripada sekalian ibadat. Jadi kita ibadat tu nak ada seni tau, nak ada seni. Nak elok, iktidalnya elok, rukuknya elok, sujudnya elok dan sebagainya, baru itu namanya warak. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi gharib. Hasan tu betul, gharib tu jarang dibicarakan. Tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Wallahu a'lam. Akan datang kita baca yang ke-61. Ada berapa semuanya? Ada yang berapa semuanya? 61 sampai habis berapa? 62? Ada lagi? Lepas 62? Oh, banyak lagi rupanya. Nombor 12 tu panjang lah ya. Nombor 2 tu panjang ya. InsyaAllah. Itu akan kita datang, kita baca dulu ya. Lepas itu tamatlah kitab kita. Dan tamatlah kitab Jauharul Ma'hub yang kita baca tadi ya. Lepas itu tamatlah juga kontrak saya dengan tuan-tuan dan perempuan. Baik, sekian dulu. Sebelum kita tutup, ada siapa-siapa nak komen? Ya. Jauh pun dah habis, tak habis. Kalau patah balik tak boleh tu. Saya pulangkan kepada pengurus pondok ni
Kalau pengurus kata okey, okey deh. Pengurus kata kita ulang, ulang. Nanti banyak sangat kita, tapi banyak sekali. Kalau dua kali nanti, saya kata lah, orang lain tidak tahu. Saya ikut. Saya ikut arahan je. I am always at your service. If you say I continue, I continue. If you say I stop, I stop. Ya? Kami bincang. Bincanglah. Ya. Apa nak baca lepas tu? Kita apa nak baca betul? Dulu ada Ustaz Alif jumpa saya. Dia bayangkan semua baca kitab hadis 40. Ada baca hadis 40 sini? Di Askan. Matan Arba'in ada? Tak ada? Itu saya mana tahu? Ini kami yang Askan. Itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan ya. Apa kita nak baca? Silakan. Kami bincang. Dia juga dikatakan apa? Risalah tauhid. Untuk membetulkan tauhid kita. Ada cakap tu ya. Terpulanglah. Saya ikut aja. Kalau tuan-tuan kata stop lah, tak ada saya datang.